Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 3 Asas Sains Komputer. Cikgu harap para pelajar berada dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Kita masih lagi berada dalam topik perwakilan data. Seperti yang telah cikgu terangkan minggu lepas, terdapat 3 kaedah cipher, iaitu yang pertama reverse cipher yang telah kita pelajari, yang kedua substitution cipher, dan yang ketiga transposition cipher. Pada minggu lepas kita telah melihat reverse cipher di mana penyulitan ataupun sulit message menggunakan reverse cipher boleh dilakukan dalam 3 cara, iaitu pertama secara songsangan perkataan, yang kedua secara songsangan keseluruhan message, dan yang ketiga secara songsangan abjad. Dan pada hari ini kita akan lihat kaedah cipher yang kedua, iaitu substitution cipher. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, cikgu mahu pelajar dapat mengenal pasti dua jenis substitution cipher dan fungsinya. Yang kedua, pelajar dapat menghasilkan dan menterjemah mesej menggunakan teaser cipher. Yang ketiga, pelajar dapat mengenal pasti simbol perwakilan grafik bagi abjad dalam Pigpen cipher. Dan yang terakhir, pelajar dapat menghasilkan dan menterjemahkan mesej menggunakan Pigpen cipher. Baiklah pelajar, sekarang kita akan lihat apakah yang dimaksudkan dengan substitution cipher. Dalam substitution cipher, mesej akan disulitkan dengan menggantikan satu unit teks biasa dengan satu unit teks yang lain, iaitu cipher. Penyulitan akan dilakukan dengan menggantikan setiap abjad teks biasa dengan abjad yang lain. Dalam substitution cipher, kita akan mempelajari dua jenis substitution cipher, iaitu yang pertama teaser cipher dan yang kedua Pigpen cipher. Apa itu teaser cipher? Teaser cipher telah diperkenalkan oleh Julius Caesar. Ia merupakan shift cipher, iaitu cipher anjakan, di mana penyulitan dilakukan dengan menggantikan setiap abjad dalam plain text dengan abjad yang telah dianjakan. Bilangan anjakan dikenali sebagai kunci. Contohnya K sama dengan 3. Ini bermaksud anjakan sebanyak 3 tempat ke kanan akan dilakukan pada senarai abjad plain text untuk membentuk abjad ciphertext. Apa itu Pigpen cipher? Dalam Pigpen cipher, penyulitan dilakukan dengan menggantikan setiap abjad dalam plain text dengan simbol grafik yang sepadan, di mana simbol grafik merupakan garis sempadan yang merupakan kunci bagi cipher ini. Kita akan lihat contoh penggunaan teaser cipher dan Pigpen cipher dalam slide yang seterusnya. Baiklah pelajar, sekarang kita akan lihat contoh penggunaan substitution cipher yang pertama, iaitu teaser cipher. Kita lihat contoh berikut. Sulitkan mesej berikut menggunakan teaser cipher. Kunci ialah K sama dengan 5 dan mesej yang diberikan ialah OVCIDVC yang merupakan satu ciphertext. Langkah yang pertama adalah senaraikan abjad dalam teks biasa bermula daripada A sehingga Z. Langkah yang kedua, senaraikan abjad dalam teks cipher, di mana abjad A dalam teks biasa akan dilakukan anjakan sebanyak 5 kali kerana kunci yang diberikan ialah K sama dengan 5. Jadi kita buat 5 kali anjakan dalam teks cipher, iaitu anjakan yang pertama, anjakan kedua, anjakan ketiga, anjakan keempat, dan anjakan kelima. Dan kita akan dapati bahawa huruf A dalam teks cipher akan sepadan dengan huruf F dalam teks biasa. Baiklah, sekarang kita selesaikan atau sulitkan mesej tersebut. Okey, OVCIDVC iaitu teks cipher apabila dilakukan sulit menggunakan teaser cipher akan menghasilkan teks biasa seperti berikut. Huruf O akan sepadan dengan huruf T, huruf V akan sepadan dengan huruf A, huruf C akan sepadan dengan huruf H, huruf I akan sepadan dengan huruf N, huruf D akan sepadan dengan huruf I,
huruf V akan sepadan dengan huruf A, dan yang terakhir huruf C akan sepadan dengan huruf H. Maka, teks biasa yang akan terhasil ialah tahniah. Baiklah pelajar, sekarang kita akan lihat penggunaan substitution cipher yang kedua iaitu Pigpen cipher. Sebelum kita melihat kepada contoh penggunaan, adalah penting bagi kita untuk mengetahui perwakilan grafik bagi setiap abjad dalam Pigpen cipher. Ini kerana proses penyulitan dan nyah sulit akan dilakukan dengan mudah apabila simbol-simbol grafik diketahui. Jadi, simbol perwakilan grafiknya adalah seperti berikut. Abjad A sehingga I, abjad J sehingga R, abjad S sehingga V, dan abjad W sehingga Z. Garis sempadan yang berbeza akan membentuk simbol grafik yang berbeza. Contohnya, abjad C akan diwakili oleh simbol grafik seperti berikut. Abjad O akan diwakili oleh simbol grafik seperti berikut. Abjad S akan diwakili oleh simbol grafik seperti berikut. Dan abjad Y akan diwakili oleh simbol grafik seperti berikut. Baiklah pelajar, sekarang kita lihat contoh penggunaan Pigpen cipher bagi proses penyulitan sesuatu mesej. Kita lihat contoh berikut. Lakukan penyulitan untuk mesej apa kabar menggunakan Pigpen cipher. Langkah yang pertama adalah dengan melakarkan perwakilan grafik bagi setiap abjad dalam Pigpen cipher. Seterusnya, kita akan melakukan proses penyulitan untuk teks biasa kepada teks cipher dengan melihat kepada garisan sempadan yang sepadan bagi setiap abjad. Abjad A, abjad P, abjad E, abjad K, abjad H, abjad E, abjad B, abjad E, dan abjad R. Jadi di sini kita lihat teks cipher yang terhasil akan merujuk kepada garis sempadan yang sepadan bagi setiap abjad. Baiklah para pelajar, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini, dan sebagai kesimpulannya, kita telah mempelajari dua jenis substitution cipher iaitu Caesar cipher dan Pigpen cipher. Yang kedua, dalam Caesar cipher kita telah mempelajari bahawa proses penyulitan dan nyah sulit dilakukan menggunakan kunci yang merujuk kepada bilangan anjakan abjad. Yang ketiga, dalam Pigpen cipher pula, proses penyulitan dan nyah sulit dilakukan dengan membandingkan abjad dengan simbol grafik yang sepadan. Jadi itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini, dan cikgu harap pelajar dapat memahaminya dengan baik, dan sekiranya kurang faham, bolehlah mesej cikgu melalui WhatsApp ataupun bertanya kepada rakan-rakan yang lain ataupun membuat rujukan melalui buku teks. Kita berjumpa lagi dalam kelas yang seterusnya. Jangan lupa untuk menyiapkan latihan yang cikgu berikan. Sekian, terima kasih.